Khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat ataupun hari yang besoklah, hari akhirat lah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun tertinggal. Yang hari itu boleh ceklah dengan sahabat-sahabat kita yang hadir, dan boleh tengok dalam FB saya tu, video FB yang kita buat hari itulah. Boleh tengok kat situ. Kalau ada FB, kalau tak ada FB, tak payah tengok. Memang tak ada punya. Sebab FB tak ada. Dia ada FB saja boleh tengok. Tengok dengan kawan, okay? Yang ada FB lah, InsyaAllah. Jadi malam ini kita lihat tentang bab menyatakan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah memberi manfaat akan ilmunya dalam dua negara, iaitu dunia dan akhirat. Baik. Apa kata musannif ataupun pengarang? Ketahui olehmu. Dia kata ketahui olehmu ataupun i'lam. Dalam bahasa Arabnya i'lam lah. Ketahui olehmu bahwasanya kasih akan Allah Taala ataupun hubun ni kasih lah atau cinta akan Allah Taala itu ialah satu kelakuan ataupun perbuatan yang dipuji oleh syarak. Satu kelakuan ataupun satu perbuatan yang dipuji oleh syarak. Lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, makrifah maksudnya mengenal. Mengenal ni bukanlah sampai tahap kepada mengenal zat Allah. Mustahil kita dapat mengenal zat Allah. Kita hanya dapat mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat istighna, sifat iftikar. Istighna ni kaya Allah Taala daripada segala hamba. Iftikar maksudnya berhajat hamba kepada Allah. Sifat istighna dan juga sifat iftikar. Dan Allah Taala juga dia ada sifat ta'alluq. Ada 6 sifat yang wajib bagi Allah Taala yang ada sifat berta'alluq. Itulah qudrat, iradat, ilmun, sama, basar, kalam. Ayat tak masuklah. Ayat tak masuk dalam kumpulan sifat yang ada ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Talabus sifat abrzain adzat. Menuntut sifat akan satu perbuatan yang lebih ke atas zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud ta'alluq itu kerja tambahan. Kerja tambahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkuasa, berkehendak, berilmu, okey, melihat, mendengar, okey. Itu termasuk dalam sifat-sifat yang ada ta'alluq yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tentang. Baik. Jadi apa kata-kata makrifat? Asal mana makrifat ni mengenal. Tetapi dari segi tauhid, dia ada satu definisi khas untuk makrifat. Dari segi ilmu tauhid lah ataupun akidah. Maksud makrifat itu ialah al-jazmu mutabiq lil waqi' ad-dalil. Satu sifat yang jazam ataupun satu etikat yang jazam yang sesuai dengan waqi' ataupun realiti ataupun yang sebenar. Okey, ad-dalil daripada dalil ataupun berserta dengan dalil lah. Ada dalil barulah kita dikatakan sebagai orang yang makrifat. Tanpa dalil dan hujah, mengikut-ikut orang saja, dikatakan orang tu iman taklid. Ikut orang tak dikatakan sebagai makrifat. Mesti kita berguru, belajar dengan orang yang lebih mahir daripada kita. Okey. Pertama sekali dalam agama ni mesti ada guru. Kalau tak ada guru bab agama, kita akan sosek balik. Sosek balik.
Kerana bab agama ni berbeza kan. Macam tu. Dia tak boleh main, orang kata try and error, tak boleh. Bab agama tak boleh try and error. Tapi dalam bab dunia boleh try and error. Contoh, kita nak repair kereta kan. Kita tak kerti repair kereta pun. Kita cuba-cuba repair kereta. Try and error lah. Boleh try cuba. Kau berjaya, berjayalah. Tak berjaya, lantaklah. Habislah terbagai enjin. Betul tak? Daripada menanggung kos hanya mungkin RM200, dah naik kosnya kepada RM1,000. Kenapa? Kita try and error. Habis jahanam rosak. Atau dikatakan sebagai makrifat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Artinya kasih Allah Taala akan mereka itu dan kasih mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Okey, siapa yang dikatakan sebagai yuhibbuhum wa yuhibbuna ni? Mereka kasih akan Allah Taala, kasih kepada mereka. Ialah orang yang punya ciri-ciri sifat-sifat yang baik, yang bagus, kan? Salafus soleh, kan? Orang-orang yang dekat diri kepada Allah Taala, itu dikatakan orang yang punya sifat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Asal ayat ini Allah Taala sebut dalam Quran, ayat penuhnya adalah ayat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 57. Di mana ayat itu berbunyi, ya ayyuhallazina amanu may yattada minkum an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu lawmata la'im. Maksudnya, wahai orang beriman, barang siapa yang murtad ataupun keluar daripada agamanya, maka Allah Ta'ala akan menantangkan satu kaum yang lain. Satu kaum yang lain yang punya sifat mereka kasih kepada Allah, Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Mereka punya sifat lemah lembut, sayang menyayangi antara orang beriman, dan kasar dan keras terhadap orang-orang yang kafir. Yang kafir yang memang lawan Allah Ta'ala lah. Tapi orang kafir pun ada juga berbagai-bagai ciri. Ada yang kasar, ada yang tak kasar. Okay? Kalau sebut dalam Quran tu, ciri-ciri orang yang lembut ni biasanya golongan-golongan Nasrani. Sedangkan orang Yahudi punya ciri-ciri yang keras. Mereka punya ciri yang keras. Yahudi ni memang suka, kan, melawan dan juga kata rosak dan merampas tanah orang Islam di Palestin dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang-orang yang Yahudi. Berbeza dengan ciri-ciri orang-orang Kristian yang punya sifat lembut, kan, yang ada perasaan kasih kepada orang yang beriman. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka hormat kepada orang Islam. Itu dikatakan orang-orang punya ciri-ciri yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ayat yang penuh boleh tengok dalam surah Al-Maidah ayat 57 tuan-tuan. Baik. Dan sabda Nabi SAW, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa yuhibbuni lihubbillah iyaya. Lihubbillah iyaya. Maksudnya apa? Uhibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi. Kamu perlu kasih kepada Allah kerana Dia yang memberi nikmat kepada kamu daripada segala setiap nikmatnya. Wa yuhibbuni lihubbillah iyaya. Dan kamu perlu kasih kepada aku kerana Allah Ta'ala kasih kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi kata ni, siapa kata ni? Nabi kata. Nabi suruh kita kasih kepada Allah, sayang dan cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala ini memanglah pertama Tuhan kita yang mencipta kita. Yang kedua, Allah Ta'ala menguruskan rezeki kita. Allah Ta'ala menguruskan rezeki kita dan rezeki semua makhluk yang terdapat di alam. Allah Ta'ala bukan menguruskan rezeki kita aja, semua makhluk Dia urus. Malahan sejak daripada diciptakan alam ini, dicipta dengan langit dan bumi, setiap makhluk yang dicipta Allah Ta'ala masing-masing ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. So maknanya bila mereka dah mati, rezeki itu masih ada lagi, dibagi pada makhluk yang masih hidup pula, yang generasi ke generasi, daripada satu generasi.
Sampailah sekarang. Semaknanya rezeki dan nikmat Allah tu tak pernah habis. Nampak tak? Tak pernah habis. Nampak? Yang menghabiskan rezeki ini siapa? Makhluk. Makhluk yang menghabiskan rezeki ini, contohnya sungai. Kalau sungai dulu kan banyak ikan. Sekarang sungai pun kurang ikan dah. Kenapa? Manusia punya angkara lah. Dia gunakan racun serangga, gunakan tu, gunakan dan sebagainya, masuk dalam sungai. Jadi ikan-ikan dalam sungai tu habis mati. Tahu tak? Habis mati. Anak-anak ikan pun habis mati tuan. Yang ada pun ikan kocik-kocik je. Yang lain habis ikan semua dah tak ada dah. Tahu tak? Jadi siapa yang musnahkan sungai itu? Manusia yang musnahkan, bukan Allah yang musnahkan. Nampak? Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki manusia pada jalan lain pula. Kalau tak ada daripada sudut ni, akan dibagi daripada sudut lain pula. Adalah caranya Allah Ta'ala atur rezeki itu. Cuma nak nyata pada kita tuan-tuan, sejak daripada zaman Nabi Adam AS, kan, sampailah pada zaman kita ni, rezeki Allah Ta'ala tu tak pernah habis pun. Tak pernah habis. Itu nak tunjukkan pada kita kayanya Allah, hebatnya Allah Ta'ala tu tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik. Artinya kasih oleh kamu akan Allah, kerana barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan dia daripada segala nikmatnya. Dan kasih oleh kamu akan aku. Mana akan aku ni Nabi lah. Nabi minta kita kasih dia. Kerana kasih Allah Ta'ala akan aku. Jadi kenapa kita kena kasih kepada Nabi, kepada Rasulullah? Kerana Allah Ta'ala minta supaya kita kasih kepada Nabi. Kerana Nabi itu adalah kekasih bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih dia. Kerana para Nabi ini tuan-tuan merupakan kekasih Allah. Okay? Ada satu ayat berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim AS tuan-tuan. Satu hari malaikat maut datang jumpa dia. Kan? Malaikat maut datang jumpa dia. Dan malaikat maut kata, aku nak cabut nyawa kau wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim AS berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kenapa nak cabut nyawa kekasihmu? Nampak? Kita ni kan kasih mengasihi di antara satu sama lain. Kan kita ni sahabat di antara satu sama lain. Kenapa nak cabut nyawaku wahai malaikat maut? Maka malaikat maut pun tersentak. Maka malaikat maut pun pergilah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat maut kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuanku, kan, aku dah pergi jumpa Nabi Ibrahim dan aku kata aku nak cabut nyawa dia. Tapi Nabi Ibrahim kata, kan, kenapa wahai malaikat maut nak putuskan hubungan kita ni, kita berdua? Kenapa nak putuskan hubungan kekasih di antara kekasih dia? Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, katakanlah pada Ibrahim, adakah dia tak suka berjumpa kekasih dengan kekasihnya? Okay, adakah dia tak suka nak berjumpa dengan kekasih antara kekasih dengan kekasihnya? Mana Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala? Adakah dia tak suka nak jumpa dengan aku? Maka malaikat maut pun turunlah, pergilah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka malaikat maut kata pada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah Ta'ala bagi salam ke kau. Dan Allah Ta'ala dia kata, kau tak suka ke nak berjumpa kekasih dengan kekasihnya? Maka Ibrahim kata, saya suka. Kalau macam tu cabutlah nyawa dia lah. Kalau macam tu cabutlah nyawa dia. Maka Allah Ta'ala pun, maka malaikat maut pun mencabutlah nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim pun wafat. Macam dah. Okay. So kalau seandainya kita ditakdirkan meninggal dunia, janganlah kita marah pula. Kenapa? Kita nak berjumpa dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagipun kalau dah mati tak boleh nak marah-marah kira. Dah mati nak marah macam mana Ustaz? Pernah tahu kan, dah mati pun marah dia lagi. Marah betul lah dengan Ustaz ni. Cerita bab mati pula. Tahu Baik, kita seterusnya kita sambung ayat Allah Ta'ala dalam firman yang lain pula. Dia kata, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah.
Dan bermula orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangatan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita tak beriman kepada Allah, macam mana kita nak kata kasih kepada Allah? Malahan Nabi juga ada sebut, dia kata salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara, barang siapa terdapat dalam hatinya 3 perkara, maka dia mendapat kemanisan iman. 3 perkara ini, barang siapa dalam hatinya, maka ada kemanisan iman dalam diri dia, hati dia. Yang pertama, ayyaqulullah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahullah. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasih, melebihi kasihnya kepada selain keduanya. Nampak? Kasih. Nak cerita tentang kasih. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasih, melebihi kasihnya kepada selain daripada keduanya, Allah Ta'ala dan Rasulnya. Okay? Itu pertama. Yang kedua, wa ayyuhibal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Tidak ada cinta kepada seseorang itu melainkan cintanya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. So kena letakkan cinta itu yang pertama kena Allah. Tuan-tuan cinta tak pada isteri tuan-tuan? Cinta kan? Isteri cinta tak pada suami? Cinta. Ayah cinta tak pada anak? Cinta. Anak cinta tak pada ayah dengan mak? Cinta kan? Okey. Cinta itu mestilah dikenaki kerana Allah Ta'ala, bukan kerana ada benda yang lain. Memanglah dia anak kita, memanglah dia isteri kita, memanglah suami kita, memanglah mak kita, ayah kita kan. Tapi naklah kita meletakkan cinta itu kerana Allah Ta'ala lah. Yang ketiga, kan, wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyuhzafu ilana. Bahawa benci dia kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dia dicampakkan ke dalam api neraka, tuan-tuan. Maka orang ini kalau ada 3 ciri ini, maka dia mendapat kemanisan iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang beriman, tuan-tuan, kan, sifat mereka asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan bahawasanya umat telah ijma' atas bahawa sesungguhnya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya itu adalah fardu. Fardu, tuan-tuan. Kasih kita kepada Allah dan Rasulullah, kan, hukumnya adalah fardu, wajib kita kasih. Bukan main-main. Bukan main-main. Dan kita sanggup mempertahankan Allah dan Rasul kalau seandainya nama Allah itu dipelekehkan, nama Rasul itu dipelekehkan, nama Rasul itu diperhinakan, kan? Nama hina Rasul itu orang kata macam-macam lah sekarang kan. Orang tulis dia lah FB lah, macam-macam. Mana sesuatu benda yang tidak layak nak disembahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kita ini mempertahankan dia. Tak boleh kita biarkan begitu saja. Tahu tak? Repotlah polis. Kalau ikut perundangan Malaysia, siapa yang buat orang kata menghina-hina ni, buat laporan polis je lah. Biarlah polis mengambil tindakan kan. Baik. Kemudian, dan telah menjadikan oleh Rasulullah SAW akan kasih akan Allah Ta'ala itu daripada syarat iman. Pada beberapa hadis Nabi SAW, kerana bersembah oleh Abu Zar Abi Razin Al-Ukaili. Abi Razin Al-Ukaili, Abu Razin Al-Ukaili satu hari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Rasulullah sallam, ma iman? Qala ayyakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi ada seorang lelaki bernama Abu Razin Al-Ukaili tanya dengan Nabi, ya Muhammad, apakah dikatakan iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, ayyakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahawa Allah dan Rasulnya lebih dikasih, melebihi daripada kasihnya kepada selain keduanya. Ini salah satu daripada tanda kemanisan iman tadilah. Jadi Nabi tak jawab
Apa dikatakan iman itu? Iman itu ialah iman Allah dengan Rasul, iman malaikat, kiamat. Nabi tak jawab macam tu lah. Okay? Kerana Nabi boleh menjawab dengan berbagai-bagai jawapan yang bersesuaian lah. Tapi asal makna iman itu iz'an bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Kan, pengakuan dengan hati, kemudian ucapan dengan lidah, dan beramal dengan anggota badan. Itu asal makna iman itu. Itu maksud iman. Tapi Nabi tak jawab itu. Nabi jawab dengan jawapan yang lain yang bersesuaian dengan persoalan tadi, ma iman. Apakah yang dikatakan iman? Kerana Nabi boleh bagi jawapan yang lain, tapi yang ada maksud yang lebih kurang sama lah berkenaan iman itu. Dalam hadis lain pun Nabi ada juga bagi jawapan yang lain. Kan pernah malaikat Jibril alaihissalam menyerupai seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW, menghadap berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya dengan Nabi beberapa soalan. Antaranya ialah ma iman. Apakah yang dikatakan iman, wahai Muhammad? Ma Islam, apa dikatakan Islam Muhammad? Ma ihsan, apa dikatakan ihsan ya Muhammad? Ma tasa'ah, bilakah berlaku kiamat? Okay? Dalam soalan itu Nabi memberikan jawapan al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman itu ialah beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan para malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada baik dan qada buruk. Okay, Nabi memberikan jawapan yang lain, tapi soalan yang sama. Nampak? Sini pun itu juga. Jadi sahabat tadi tanya dengan Nabi, ma iman, apakah iman? Tapi Nabi memberikan jawapan yang lain daripada definisi iman. Tapi sebenarnya tak lari pun dalam masalah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tahu kan? Kemudian tuan-tuan, dan datang oleh seorang badui. Ada seorang Arab badui tuan-tuan datang kepada Nabi SAW. Maka bersembahaya, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat berlaku? Bilakah hari kiamat berlaku? Mata sa'ah, ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW berkata, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan, apa yang kamu persediakan untuk hari kiamat? Qala, maka berkata lelaki itu, ma'adattu laha min kasiri salatin wala shamin wala sarakatin walakinni uhibbu Allahi wa rasulah. Qala anta ma'aman ahbabtah. Jadi laki-laki tadi dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, bilakah kiamat berlaku? Maka Nabi kata, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Okay? Nabi tak kata hari kiamat itu begini dan sebagainya. Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab, Nabi tanya dia balik. Nabi tanya balik laki-laki itu, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi apa jawapan lelaki itu tuan-tuan? Ma'adattu laha min kasirin solah. Aku tak persiapkan baginya daripada semayang yang banyak dan puasa yang banyak dan sedekah yang banyak. Walakin tetapi uhibbullah rasulah, tetapi aku cinta Allah dan Rasul. Itu je yang dia dapat persiapkan untuk menuju hari akhirat. Dia ada semayang, tapi semayang tak banyak lah. Dia ada puasa tak banyak. Dia ada duit untuk sedekah, tapi tak banyak, sikit je. Tapi dia ada satu sifat yang orang kata yang maha hebat, yang bagus, sangat bagus sifat tadi, itulah cinta Allah dan Rasulnya. Jadi apa jawapan Nabi SAW tuan-tuan tentang masalah ini? Qala, maka Nabi SAW bersabda, anta man ahbabta, kamu berserta dengan orang yang kamu cinta dan kamu kasih. So, akhirat besok, siapa yang kamu cinta, siapa yang kita cinta dan siapa yang kamu kasih, orang itulah yang akan bersama dengan kita. Tapi dengan syarat orang itu masuk syurga lah. Kalau orang itu tak masuk syurga, macam mana kita nak bersama dengan dia? Mestilah orang yang kita kasih itu masuk syurga sekali bersama dengan kita. Itu syaratnya lah. Kalau tak dapatlah.
Jadi seorang neraka dan syurga macam mana pula? Syurga dengan neraka jaraknya jauh. Baik. Kemudian, dan ketahui ilmu maksudnya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Baik, apakah dikatakan sebagai kasih? Hubbun, kasih. Cenderung hati, mana mailul qulub ila man ahbabta, kepada sesuatu benda yang kamu sukai. Cenderung hati kepada satu benda yang kamu sukai, itulah dengan kasih lah. Betul tak? Dan bila kasih ni orang sanggup melakukan apa saja. Orang sanggup melakukan apa saja disebabkan oleh kasih. Tapi dengan kasih juga menyebabkan orang kadang lupa diri. Dan dengan kasih juga menyebabkan kadang orang tergadai meruah diri disebabkan oleh kasih. Jadi kasih pun berpada-pada jugalah tuan-tuan. Apalagi kalau manusia kasih dengan manusia lain. Seorang lelaki kasih dengan seorang perempuan. Perempuan kasih dengan seorang lelaki. Cinta kan? Jadi cinta tu berpada-pada lah. Bila terlampau cinta, akhirnya dipergunakan oleh orang lain. Dipergunakan. Kan? Jadi akhirnya ada orang kata lupa diri, dan akhirnya habis semua harta-harta semua kadang-kadang dikikih oleh orang yang kita kasih tadi. Apa tak? Kalau dia isteri kita, okey jugalah. Tapi kalau bukan isteri, belum kahwin lagi pun, tapi habis dah semua dikikih duit orang tu kan. Ni kasih yang tak betul lah. Tak betul lah kasih ni. Ni kasih pun berpada-pada lah dalam bab kasih. Kerana apa saja boleh berlaku. Dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Dan jika kuat kasih itu dinamakan dia asyik. Kalau kasih tu terlampau kuat pula, dinamakan sebagai asyik, keasyikan. Asyik lah rindu kan, kerinduan. Itu dikatakan orang yang sangat kasih kepada sesuatu perkara. Kalau kita kasih kepada harta, maka hati kita ingat pada harta. Kasih kepada jawatan, hati kita asyik ingat tentang jawatan. Macam mana nak dapatkan jawatan tu? Kalau kasih pada kedudukan, maka asyik fikir macam mana nak dapatkan kedudukan. Tapi kasih yang paling betul ialah kasih kepada Allah dan Rasul. Baik. Dan makna benci itu liar hati. Lawan kasih ialah benci. Mula dulu kasih, lepas tu benci. Betul tak? Kenapa saja boleh berlaku? Kerana manusia ni hatinya boleh berbolak-balik. Hari ni benci, besok kasih. Ataupun hari ni kasih, besok dah benci dah. Dah tak suka dah. Mula-mula kahwin kadang kasih, cinta. Bila dah kata 5-6 tahun kasih, 5-6 tahun berkahwin, lepas tu dah benci pula. Dah tak suka pula. Kenapa tak suka? Kan? Mesti ada sebab kadang-kadang tak suka. Dia tak suka tu perangai dia ke tak suka, akhlak dia ke tak suka. Zaman sekarang dan banyak berlaku kes penceraian. Kadang-kadang disebabkan oleh benda-benda remeh-temeh je. Benda remeh je boleh bercerai. Contohnya bergaduh masalah channel TV. Yang ni nak TV lain, nak channel lain, yang ni nak channel lain. Dah bergaduh. Ataupun contohnya terkentut kuat sangat, terkentut sungat sangat sehingga bau busuk, maka menyebabkan bergaduh, akhirnya bercerai. Badan berbau pun boleh bercerai. Badan bau boleh bercerai tuan-tuan. Kalau dulu cantik, lepas tu dah lama dah tak cantik, maka bercerai jugalah. Baru kahwin cantik, waktu anak dara cantik lah lawa. Bila dah anak 2-3 ompek, dah badan pun dah tak kurang terurus, maka akhirnya dah tak cantik, jadi akhirnya berlaku perceraian. Banyak benda lah. Baik, kita lihat lagi sambungan seterusnya. Kemudian dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti. Dan jika kuat oleh benci itu dinamakan dia marah dan murka. Kalau benci tahap rendah ni tuan-tuan, yang dinamakan sebagai benci lah. Mana tak suka tahap rendah ni benci. Kalau tak suka tahap dah tinggi ni dah naik pada tahap pada marah, murka lah. Bengih, marah, murka, bengih.
Tak? Apa lagi? Istilah-istilah sesuai lah. Baik, kemudian dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Pertama, berbuat baik. Yang kedua, keelokan. Kenapa kita kasih pada seorang tadi? Kerana seorang tadi berbuat baik pada kita. Kenapa kita kasih pada dia? Kerana keelokan wajah dia, kecantikan rupa dia, maka kita pun kasihlah pada dia. Itu juga sebabnya Nabi SAW bersabda, apabila kamu nak berkahwin, maka pilihlah, orang kata, nilailah tuan-tuan, mesti ada 4 perkara. 4 perkara kalau nak kahwin. Kalau kita nak pilih seorang perempuan itu, pertama, dari segi agama dia. Yang kedua, segi nasab keturunan dia. Yang ketiga, dari segi mal, harta dia. Harta dia. Dan yang keempat, menjadi jamal. Jamil ataupun jamal, mana kecantikan dia. Kecantikan kan. Jadi 4 perkara lah kalau seorang lelaki itu nak minat seorang perempuan. Tapi yang paling baik itu ialah ad-dinuhu, agama dia. Agama dia lah. Walaupun tak cantik, tak cantik sangat pun tak boleh. Kamu kahwin dengan seorang perempuan, muka dia hitam legam, sesuai tak? Kamu pergi mana-mana kan, kita pergi mana-mana kan, berajak pergi kenduri kan. Jadi orang pun asyik bercakap, apa saya sih kau muka hitam legam? Jadi nak pilih pun sesuai, bersesuaian lah. Terlampau cantik pun tak boleh juga. Bawa isteri kita terlampau cantik pergi orang kenduri. Jadi orang asyik pandang isteri kita je. Lelaki asyik pandang isteri kita je kan. Kerana muka isteri kita terlampau cantik. Sampai kan orang pun tak selera nak makan. Terlampau cantik sangat isteri. Sampai kan ada yang semacam cerita Piramli tu lah. Tahu Piramli tu? Apa tajuk tu? Dayang Senandung. Bukan orang minyak tu kan? Orang minyak lah. Yang Piramli dengan kahwin dengan Sadiah tu. Kan ya, kan Piramli bawa dia punya buku, dia punya campur dalam tu dengan tepung apa benda dan gula lah semua dia bawa. Dia nak cari jodoh lah. Okey, Musang berjanggut. Cerita Musang berjanggut kan. Macam mana? Kan dia balik bawa isteri yang cantik lawa tu. Bila dia bawa isteri yang lawa, jadi matawi semua dah tak boleh tidur dah. dah tak boleh kojok dah. Kan asyik teringat si malam wangi puspa wangi asyik sebut puspa wangi kan. Dah tak tentu arah kan hidup tak tentu arah kan. Akhir tu yang masuk dalam tong ni Musang berjanggut tu. Jadi terlampau cantik pun masalah juga. Tak cantik pun masalah juga. Malu kita nak bawa pergi orang kahwin benda kan. Jadi pilih yang pertengahan lah. Dan kalau boleh yang ada agama dia, tu yang paling baik sekali lah, ada agama. Itu sebabnya Nabi kata, kalau kamu nak pinang seorang perempuan, disunatkan kita melihat dahulu. Tahu tak? Disunatkan melihat dahulu perempuan tadi. Sebaliknya Ustaz. Ya? Ada jika perempuan sebalik, perempuan pergi lelaki je nak pula. Oh, boleh juga. Kalau perempuan nak tengok lelaki, tengoklah. Nah kan? Kalau empat tadi kan. Lelaki paling baik ada agama lah. Ada agama paling baik sekali. Walaupun hadis ni lebih pada perempuan. Perempuan pun ada hak juga memilih. Tak? Walaupun perempuan ni contohnya dia macam perempuan ni ayah dia ada wali mujbir kan. Perempuan dia ada ayah dan datuk. Datuk ni dia ada kuasa wali mujbir. Perempuan tak boleh, orang kata melarang kalau seandainya walinya menikahkan dia pada seorang lelaki lah. Tak boleh larang sebenarnya. Tapi untuk menjaga hati dia kan. Jadi disunatkan ayah ni tanyalah dengan anak tadi. Walaupun wali dia masih ada wali mujbir, dia ada hak. Wali ni besar kuasa dia kan. Kalau tak tanya perempuan tu pun tak apa, kuasa dia besar. Kecuali kalau dia tak ada wali mujbir lagi. Terpulanglah perempuan tadi, sama ada nak atau tak. Kan? Tapi di segi untuk kita nak jaga anak kita sebab dia nak kahwin lama, bukan sekejap. Jadi kita tanya dengan dia
setuju tak kan nak nikahkan ni, ayah nak jodohkannya dengan si Mamat ni ataupun si Hafiz ni lah. Si Hafiz ni kan dia dah jadi imam dekat sini, gitu kan. Orang ni pun baik, bagus, soleh, macam mana? Setuju tak? Dia untuk macam tu, setuju lah tu. Nombor 2 lah. Kota nombor 2 dah. Sebab dia dah ni. Ada di bahajat gitu. InsyaAllah. Boleh insyaAllah, tak masalah. Baik Kemudian sama lagi sikit lagi. Syad lah. Dah hilang pula dah. Pasal Hafiz tadi dah hilang. Baik, kemudian maka kasih kita akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala kerana tiada yang berbuat kebajikan itu bagi kita pada hakikatnya melainkan Allah. Kenapa kita kena kasih kepada Allah? Kerana hakikat dan buat kebaikan itu ialah Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan orang lain, contohnya bantu kita, tolong kita kan. Contoh dalam menggerakkan surau, dalam kita nak gerakkan surau mesti ada organisasi kan. Tanpa organisasi macam mana kita nak gerakkan surau? Kita one man show je. Kita lah jadi imam, kita lah jadi pengurusi surau, kita lah jadi kata bendahari surau, kita lah setiausaha surau, semua kita. Macam mana nak bawa surau tu? Susah kan boleh. Kerana surau ni mesti digelakkan secara berjemaah. Masjid pun juga mesti dibawakan secara berjemaah. Ada jawatan kuasa dia. Tahu tak? Jadi siapa yang menggerakkan jawatan kuasa itu untuk kasih pada kita, suka pada kita, siapa? Allah lah. Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, tak ada siapa nak pilih kita jawatan kuasa dah. Tak ada siapa nak kuasa. Kan? Dan jawatan kuasa pula adalah amanah daripada Allah. Amanah bukan kita nak tunjuk-tunjuk ke orang lain. Kau apa jawatan kau? Oh, pengurusi. Ada tak majlis? Time Ustaz Muhammad mengajar ada tak? Tak ada. Bukan orang, bukan imam sini lah. Bukan pengurusi sini, pengurusi England. Surau England. Okey. Contoh je. Mungkin kadang-kadang ada hal masing-masing. Kenapa pengurusi tak ada? Kerana pengurusi ada tanggungjawab lain yang lagi besar lagi. Kenapa SU tak ada? Kerana SU ada tanggungjawab lain. Kenapa imam tak ada? Ni parah sikit. Kalau imam tak ada, siapa nak jadi imam? Okay? Kalau pengurusi bolehlah ada beri alasan lain. Kalau imam tak ada, macam mana? Siapa nak jadi imam? Imam seorang aja. Baik. Seterusnya, adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ia akan kita dengan petunjuk daripada Allah. Dan kita kasih akan bertalab kerana segala keelokan yang ada pada alam ini semuanya daripada bekas kudrat Allah. Kenapa kita kena kasih kepada Allah? Kerana keelokan yang ada pada alam. Alam yang luas terbentang yang Allah ciptakan bagi kita. Dengan matahari, dengan bulan waktu malam, kan, dengan gunung ganang, kan, cantik Allah Ta'ala cipta kan. Malahan bila kita stres tuan-tuan, yalah daripada hari sini sampai Jumaat kita bekerja. Hari Sabtu Ahad lah masa tu kita nak hilangkan kita punya stres. Pergilah tepi laut, kan, pergilah kata ke atas gunung kan, tengok pemandangan yang cantik. Naiklah Gunung Datuk. Tahu tak Gunung Datuk? Pernah naik kan? Pernah, saya tak pernah naik. Walaupun dah lama duduk kat Gombak, tak pernah naik Gunung Datuk tu. Nak tengok pemandangan cantik, naiklah Gunung Datuk, pandang cantik. Mana kita puji alam kan, puji Allah, kecantikan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Macam mana kalau alam dirosak, hancur, dimusnahkan oleh manusia? Macam mana? Pokok-pokok dah tak ada, dah habis. Laut semua contoh dah ditambak, tambak sana, tambak sini. Kita nak pergi ke laut pun susah. Tapi dah kena tambak, jauh sangat. Dulu dokek je laut kan. Tapi bila dah ditambak ni, dah jauh pula laut ni. Mana nak pergi ni? Tak nampak laut dah. Disebabkan oleh pembangunan. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergilah ke Melaka tu.
Pergi mana Ili tuan-tuan? Habis semua laut dah ditambah. Kan? Dulu laut dah okey, sekarang laut dah jauh dah. Jauh sangat tuan. Kemudian dan adalah kudratnya itu setengah daripada segala makna keelokannya dan juga kebesarannya Allah. Dan bahawasanya alamat bagi kasih Allah Ta'ala itu amat banyak. Setengah daripadanya mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya disukai oleh nafsunya. So apa tanda kita kasih pada Allah? Kita mengerjakan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan kita jauhkan benda yang ditegah oleh Allah. Dan setengah daripadanya rindu ia kepada menjumpai Allah. Rindu kita nak jumpa Allah. Macam mana kita nak jumpa Allah? Kita mesti menempuh alam kematian dahulu, baru kita boleh berjumpa dengan Allah. Kalau di alam dunia memanglah mustahil lah kita nampak Allah. Para Nabi dan Rasul pun tak boleh nak melihat Allah Ta'ala kecuali yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan tiada benci ia akan mati, melainkan kerana ingin ia akan bertambah makrifat. Kerana sedap musyahadah. Musyahadah ni kesaksian itu atas kudrat, atas kadar makrifat ataupun pengenalan kepada Allah. Dan setengah daripada redha ia akan qada Allah. Dan setengahnya lagi benci ia akan dunia, kerana dunia itu melalaikan dia daripada menyebut akad Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikasihi dia. So kenapa dia benci dunia? Kerana dunia tadi boleh melalaikan dia. Tapi kalau dunia tidak melalaikan dia, kan, tak ada masalah. Carilah harta sebanyak mungkin. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhirat seolah kamu akan mati besok. Okey, seolah kamu akan mati besok tuan. Makna kena seimbangkan antara dunia dan akhirat lah. Macam tu. Dan kemudian dan ketahui olehmu habis. Sampai situlah pengajian kita, panjang lagi belakang tu. Sampai situ sahaja tentang bab kasih akan Allah Ta'ala. InsyaAllah perkongsian malam ini sikit sebanyak akan menambahkan pengetahuan kita, menambahkan keyakinan kita, keazaman kita terhadap Allah SWT, insyaAllah. Baik, hasil buka soalan lah. Kalau ada soalan untuk perbincangan, ada tak? Ya. Yang tadi kita memilih ikut cara yang tak cakap tadi cantik dia agama semua kan. Tapi kalau tak ada jodoh macam mana? Tak ada jodoh pun lagi pada jodoh. Pilih dah tahu dah, tapi jodoh tu tak tahu lagi tak menjadi. Tak jadi. Kadang ada jodoh tu kadang ambil. Cari lain lah. Cari lain. Bunga bukan sekuntum. Dia tak? Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, tak? Jodoh lah. Kita punya pilihan. Yelah. Kalau tak kahwin pun kat dunia ni, akhirat so kahwin juga. Ada peneman-peneman lah syurga so. Tapi dengan syarat masuk syurga lah. Kalau tak masuk syurga, tak rapih lah peneman dia. Soalan tu Soalan tu ada. Semua ada jodoh tu di syurga so. Ada bidadari-bidadari dia, semua ada. Walaupun kat dunia ni tak rapih nak kahwin kan. Tapi tak samalah pengalaman orang kahwin dengan orang tak kahwin. Bukan tak rapih yang kita nak pilih tu lah. jangan nampak awak. Dah ada rumah belum? Ya ke? Nambah lagi? Tak ada apa-apa sekolah tu. Orang sekolah tu peneman berburak. Carilah mana-mana tu. Ramai yang masih kosong tu kan. Ialah peneman
Rasa dia dah ada kamu dah, tapi dia bila kahwin tak, Habis. lain pula perangai. Itu sebabnya dia kalau boleh dia paling baik ni maknanya merisik ataupun hantar wakil atau hantar spy lah. Hantar spy. Kerana separuh di kalangan perempuan ni kadang depan kita tu baik, bagus. Belakang kita kan tidur kuat tidur, ngomel, malas, semua malas. Kan? Tanyalah dengan kawan yang terokey kan, ataupun hantarlah spy-spy dan sebagainya. Macam mana perempuan ni, bagus ke tak bagus? Ataupun buat sembahyang istikharah. Itu paling baik istikharah. Ada tak buat sembahyang istikharah? Kadang bila tak boleh sembahyang istikharah tuan, kan? Pada kita nampak baik je, bagus je. Bila dah kahwin dah tak bagus pula. Itu juga perempuan pun digalakkan sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah kan? Pada tidak pun 2 rakaat lah sembahyang istikharah. Minta-minta apa yang kita pilih itu baguslah. Kita tak nak nanti kita yang pilih. Biar Allah Ta'ala yang pilih. Kan? Biar Allah Ta'ala yang pilih. Dia lebih tahu mana yang lebih sesuai lah untuk jodoh untuk diri kita kan. Kalau kita sendiri yang pilih, itu yang kadang-kadang silap pilih. Itu yang kadang silap pilih. Nampak okey tapi tak okey. Banyak dengan kita kadang-kadang dia tak gunakan kata kemudahan yang Allah Ta'ala bagi, iaitu Rasul bagi, itulah sembahyang istikharah. Untuk kita memilih. Kan? Ingat tak doa tu? Doa ingat kan? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qadrika min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amri khairan li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatul amri ajri fa ajri faqdur li khaira kan wa yassirhu li summa barik fi kan ya arhamar rahimin kan. Ada lagi doa dia, wa in kunta ta'lamu hadzal amra syarrul li fi dini wa dunyaya wa aqibatul amri ajri wa ajrihi wasrifni anhu wasrifu anhi faqdur li khairan haitsu ma kana summa radini bih ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau kau takdirkan benda ni baik, mudahlah. Kalau Allah Ta'ala kau takdirkan tak baik, jauhkanlah. Kan? Biar Allah Ta'ala sendiri yang pilih, bukan kita pilih. Kalau kita pilih kan, itu yang kadang-kadang sedap ke mata je. Sedap ke mata je. Sonok ke mata je. Tapi hakikatnya tu lain sebaliknya. Yalah, jodoh tu jodoh lah. Ada orang jodoh panjang, ada jodoh tak panjang. Awak macam mana tu tak? Bukan kita punya urusan, kerja Allah, bukan kerja kita. Betul tak? Macam tu. Habis, wallahualam. Ada lagi soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi makan ke lah. Tanya lagi. Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'an fataya alim wa lana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin, Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Hello. Sayuran nombor tak? Itu yang dah nombor tak ada nombor lain lah. Dia mana ada WhatsApp, tipu ni tak ada WhatsApp, dia tipu biasa je. Ada? Tak tahulah kena. Dia susah. Dia tu susah sih kadang nak kontak je tu.